Cuba bayangkan saat ini adalah pagi raya di mana anda sedang menziarahi salah seorang rumah sanak saudara anda dengan keluarga besar anda dan anak anda yang mengalami SPD ataupun hypersensitivity mungkin secara tiba-tiba throw a tantrum ataupun menjerit, menangis sebab tidak selesa dengan keadaan sekeliling dan juga overreaction kepada stimulus-stimulus yang diterima saat itu. Jadi apa yang kita boleh lakukan untuk bantu anak kita? Takkan kita nak halau orang ramai yang daripada keluar daripada rumah ataupun takkan kita nak kawal situasi yang di luar kawalan kita kan. Jadi apa yang kita boleh lakukan untuk anak-anak kita akan kita bincangkan di dalam video ini. Saya Miss Ika dan saya ingin menjemput ibu bapa untuk sama-sama mempelajari cara-cara mengatasi ataupun avoid situasi-situasi yang kurang diingini seperti yang kita bincangkan tadi di pagi raya. Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin recap sedikit tentang video lepas yang telah kita bincangkan tentang SPD iaitu Sensory Processing Disorder. Apa itu Sensory Processing Disorder? Sensory Processing Disorder ni adalah a pattern of brain failing untuk detect ataupun response appropriately kepada message yang dihantar oleh senses kita yang boleh lead kepada dua condition iaitu hypersensitivity dan hypersensitivity. Kalau anda ingin tahu dengan lebih jelas apa itu perbezaan hypersensitivity dan hypersensitivity boleh lihat video kita sebelum ini, okey? Jadi pada lazimnya kalau kita hantar anak kita kepada practitioner ataupun occupational therapist, salah satu teknik yang dilakukan adalah sensory diet. Ini adalah salah satu cara lah untuk bantu anak-anak SPD. Tapi takkanlah di pagi raya kita nak hantar anak-anak kita kepada practitioner ataupun occupational therapist kan. Jadi ini adalah hanya pengetahuan umum lah. Selalunya pada lazimnya OT akan membuat teknik ini ataupun according to Bini 2022, sensory diet adalah satu proses di mana kita tailor activities ataupun experiences anak kita throughout the day untuk manage dia punya sensitivity. Ini adalah untuk membantu kita untuk mencari find the strategies that meet our kids sensitivity needs in terms of adding ataupun reducing the stimulus. Jadi strategis ni yang kita dapat ni, yang kita boleh kumpul ni adalah dipanggil sebagai sensory menu. Secara kasarnya itu adalah sensory diet ataupun sensory menu yang pada lazimnya practitioner ataupun occupational therapist lakukanlah untuk membantu anak-anak SPD. Jadi hari ini saya ingin kongsikan kepada anda 3 cara untuk membantu anak-anak SPD di pagi raya. Cara yang pertama sekali dan cara yang paling penting bagi saya adalah experiment your child, knows their triggers. Tak salah untuk kita sebagai ibu bapa untuk mengetahui dengan secara detail, secara teliti apa yang menyebabkan anak-anak kita berkelakuan seperti itu. Parents also should not be afraid, especially when the child triggered by little events ataupun small changes. Kita kena tahu kenapa anak-anak kita trigger dengan perubahan-perubahan ataupun event-event tersebut. Mungkin kita boleh cari masa di mana kita buat satu list consist of questions. First, what sensation does my child avoid? Apa yang kita perasan anak-anak kita selalu avoid. Macam contohnya kanak-kanak hypersensitivity mungkin tidak suka dengan touch ataupun hug. So kita perasan setiap kali ada orang yang cuba approach untuk peluk ataupun sentuh dia merasa tak selesa dan mempunyai overreaction. Itu nombor satu. Yang kedua, kita boleh juga tanya, what sensation does my child actively seek? Ini untuk kanak-kanak hypersensitivity lah, iaitu kanak-kanak yang mempunyai kanak-kanak yang sensory seeker lah. Apa yang anak-anak kita cari untuk dia memenuhi sistem-sistem stimulus dia. Sebagai contoh, mungkin ada anak-anak yang suka masukkan benda dalam mulut. Ada anak-anak yang boleh berpusing lama-lama tanpa rasa pening, lompat sana, lompat sini, sangat hyper. Jadi benda-benda ini yang kita perlu tanya bila kita nampak anak-anak kita berkelakuan seperti ini. Nombor 3 adalah what sensations that can calm and organize my child. Apa yang kita boleh buat ataupun apa yang kita nampak bila
anak-anak kita mengalami satu situasi yang di mana dia hyper ataupun dia overreact kepada stimulus, bila kita buat satu benda tu, dia boleh calm, dia boleh tenangkan diri dia, he's able to calm down and then be in the situation. Benda-benda ni yang kita perlu catat dan beri perhatian penuh supaya pada masa-masa akan datang kita boleh ingat balik dan refer balik apa cara-cara yang boleh bantu anak anda untuk calm down bila ada situasi-situasi seperti ini berlaku lagi. Sebagai contoh, ada anak-anak SPD dia takut kan nak ambil, dia takut nak mandi. Jadi kat pagi raya takkanlah kita nak biarkan anak kita busuk-busuk pergi rumah orang, pakai baju pyjamas kan. Tapi kita tak boleh juga nak paksa anak kita. Jadi kita cari salah satu inisiatif yang boleh mencapai kepada goal yang sama. Sebagai contoh, kita nak mandikan anak kita nak anak kita mandi supaya dia wangi, bersih di pagi raya. Tapi dia tak suka, masalahnya kat sini dia tak suka mandi. Don't force, instead eksperimen. Mana alternatif yang efektif untuk anak anda dan juga mencapai goal anak anda, iaitu goal yang kita nak, iaitu bersihkan diri dia. Sebagai contoh, kita boleh lap badan, mungkin lap badan it works for him. So benda-benda tu, alternatif itu yang kita patut eksperimen untuk kita elakkan anak-anak kita tantrum di pagi raya. Itu adalah salah satu contoh lah. So nampak tak situasi tu? Anak-anak kita dia takut untuk mandi. Jadi alternatif yang kita cari adalah lap badan. Kita try lap badan, dia okey. Dan kita punya goal pun tercapai, iaitu dia bersih dan kemas di pagi raya. Betul. Okey. Itu adalah salah satu cara dia lah. Jadi situasi seperti ini bergantunglah kepada keadaan anak anda, sama ada anak anda adalah hypersensitivity ataupun hypersensitivity. Mungkin ada anak-anak yang takut dengan air untuk mandi, tapi ada juga anak-anak yang sangat enjoy dengan bubble-bubble daripada sabun bila mandi tu kan. Jadi itu yang kita perlu tahu dulu. What sensation does my child avoid? What sensation does my child seek? Itu yang kita perlu tahu dulu, baru kita cari eksperimen the alternative. Which one worked for my child? Okay? Dan anak-anak anda berbeza dengan anak-anak orang lain. Jadi kita mungkin boleh cuba, tapi mungkin keberkesanan tu tidak sama dengan anak-anak kita. Mungkin anak-anak dekat anak-anak dia berkesan, tapi anak-anak kita tidak. Jadi parents should not give up untuk cari apa alternatif yang work for my child. Okay? Dan bila parents tahu, boleh jawab 3 soalan ni. Boleh tahu apa yang anak-anak saya takut, apa yang anak-anak saya trigger by, dan juga apa yang saya boleh buat untuk kurangkan perasaan ataupun kurangkan situasi seperti ini terjadi. This can help a lot for you parents, apatah lagi di pagi raya. Disebabkan di pagi raya a lot of us have things to do. Kita nak prepare tu, so many things to prepare daripada segi baju satu keluarga kan, lagi-lagi mak-mak kan. Baju satu keluarga, hidangan lagi kan. Baju satu keluarga tu bukan setakat baju je. Kepala, hujung rambut sampai hujung kaki, so many things to prepare. So hence knowing your child dan tahu cara untuk manage the SPD can help you to save some time. Hence, knowing your child ways of managing the SPD can help you to save a lot of time di pagi raya. Kita boleh buat benda lain daripada rather than kita force ataupun push him, di mana result dia yang kita tahu. Dia akan throw a tantrum. Dia akan affect emotionally bila kita buat macam tu kan. Bukan anak kita je yang akan terkesan emotionally, kita pun terkesan emotionally di pagi raya. We get frustrated dengan keadaan-keadaan yang kurang tinggi ini berlaku di pagi raya. Jadi itu saja yang saya ingin kongsikan pada video ini. Jangan lupa kita ada lagi 2 cara untuk membantu anak-anak SPD di pagi raya yang akan saya kongsikan pada video akan datang. Stay tuned. Assalamualaikum.